Hai semua, kami dari grup 3. Kami akan bentangkan topik 5 yaitu creating art. Oke. Dalam topik ini ada kamu kena ingat ada dua sejak perkara yaitu dua dimensi dengan tiga dimensi. Oke, saya Charlene Sonia Chia, saya akan bentangkan apa dua dimensi lah. Oke. Dua dimensi adalah karya seni rupa yang hanya memiliki dua sisi saja, yaitu panjang dengan lebar. Seperti yang kita tahu, kita sendiri pernah buat dua dimensi punya art kan, di assignment sebelum ni. Oke, saya akan teruskan lah. Dalam dua dimensi ini, dia ada 10 activity yang mewakili dua dimensi punya art. Yang pertama adalah drawing and sketching, yang kedua painting, yang ketiga print marking, yang keempat fiber art, yang kelima marking with tools, keenam surface for art, yang ketujuh fotografi. Okay. Yang ke-8 finger paint, yang ke-9 mural, yang ke-10 collage. Okay. Saya akan bagi yang pertama lah. Pertama drawing and sketching. Di sini dia bilang children use drawing to plan, design and represent their ideas. Very young children draw for the joy of movement and respond to the tools and the recognition of their ability to influence what's produced. Kindergarten children become interested in drawing what they see and recognizing that they can be represent their thoughts in their artwork. Oke, di sini dia cakap kanak-kanak dia gunakan lukisan untuk merancang, mereka bentuk dan mewakili ide dorang. Kanak-kanak juga sangat tertarik dan gembira dengan inilah drawing movement terhadap tindak balas alat, pengiktirafan keupayaan dan mempengaruhi apa yang dihasilkan oleh dorang. Kanak-kanak di tadika menjadi sangat berminat untuk melukis apa yang dorang nampak. Begitu. Itu mewakili pemikiran mereka dalam karya seni mereka sendirilah. Oke, yang kedua, painting, lukisan. Oke, di sini dia cakap paint and a brush provide another way of creating forms of expressing idea. There are many different places where a child can paint, which is using easel painting, wall painting, table painting, standing painting, floor painting, and outdoor painting. Oke, dia cakap cat dengan berus dapat disediakan dengan cara lain supaya mereka itu budak-budak dapat ekspres dorang punya idea sama apa yang dorang cipta lah, creating form. Terus dia cakap banyak tempat yang berbeza di mana kanak-kanak boleh melukis, mencat boleh cat. Contoh-contoh tempat dia menggunakan itu apa nama dia, lukisan modal, lukisan dinding, lukisan meja, lukisan berdiri, lukisan lantai, dan lukisan luaran. Oke, yang ketiga print marking. Seperti yang kita dengar pun nama dia print marking, kita tahu sudah ini mesti pasal kopi. Di sini cakap a form of art that involve making a copy of something. Oke, ini satu seni bentuk yang melibatkan membuat salinan sesuatu. Dia kopi lah, memang kopi salinan kan. Print marking memberi peluang kepada kanak-kanak untuk menggunakan rasa sentuhan, itu deria dorang,
membangunkan koordinasi fizikal. Dorang akan guna motor kecil dorang. Membezakan objek yang berbeza dan corak yang mereka buat, itu dari segi kognitif dorang. Dan membina keyakinan mereka kerana mereka mengawal cat dan corak, itu dari segi emosi dorang, cara dorang sendiri. Di sini print marking juga mencetak bentuk-bentuk, mencipta tekstur yang menarik atau membina corak cetakan dengan alat atau objek seperti pencetakan stem, cetakan span, cetakan badan, bahan pencetak yang unik. Di sini dia cakap bahan pencetak yang unik daripada pelbagai size seperti cengkerang, pengukur. Yang last sekali, item alam semula jadi. Dia cakap sini nature item. Nature item tu macam itu batu, daun, bunga, begitu. Okay, yang keempat, fiber art. Di sini dia cakap experience with fabric and fiber provide another way for young children to create art. Okay. Sini dorang akan berexperience untuk experience buat art menggunakan fabric dan fiber yang disediakan. Dia bilang lagi, children will notice the texture, line and pattern that the materials may possess. The experiences in the use of fibers and materials are, ini hasil daripada penggunaan inilah fiber art. Yang dorang boleh kasih hasil adalah Yuan Pictures dengan Swing. Yuan Pictures ni dia gambar benang. Dia contoh dia macam kita kasih ada benang, kita kasih gam dia, sediakan sediakan sebuah mangkuk atau bekas, lepas tu taruh tu gam di dalam, lepas taruh gam di dalam tu mangkuk, lepas tu taruh lagi itu apa nama dia? Itu benang. Lepas tu boleh sudah budak-budak kasih create dorang punya art melalui benang tu di atas kertas lah. So bila dia sudah kering dia akan terbentuk lah itu texture dia, itu dorang punya yarn pictures. Ini yarn pictures juga ni kan boleh kasih letak color-color kalau kamu mau lah. Okay, yang kedua tu jahitan. Jahitan dia cara preparation dia guna cardboards. Lepas tu dipotong kepada size dan bentuk yang berbeza. Lepas sudah potong tu, kasih lubang lagi dia, kasih lubang di kertas tu dengan juga corak yang berbeza. Lubang corak yang berbeza supaya kanak-kanak boleh kasih masuk benang lah di lubang tu menggunakan benang dan warna benang sama ketebalan benang yang berlainan lah, ikut dorang punya creativity sendiri. Okay, yang kelima, marking with tool. Sini dia bilang marking with tool, children enjoy marking marks by using crayon, markers, chalk, charcoal, color pencil and pastel, including a variety of unique tools to be used in art activities can stimulate fluency and flexibility of thinking in the class. Budak pakai ini activity, dia menggunakan crayon, marker, itu chalk, itu arang, itu color pencil, semua. Yang keenam, surface for art. Okay, ini ada surface for artistic projects wallpaper, shelf lining, computer paper, finger paint paper, sandpaper, wax paper, texture fabric, recycled paper, wallboard, pixel glass,
cardboard boxes, wood, foam pieces and clear plastics. Yang boleh buat sebagai dorang boleh kasih create art menjadi surface for art lah. Itu ada satu 14 item lah situ. Okey, yang ketujuh adalah fotografi. Dengar siapa fotografi mesti kita tahu sudah ini mesti pasal kamera. Okey, di sini cakap kamera di, di, digital cameras have become effective tools to document children's work as they progress through the many steps of projects. Dia cakap digital camera boleh jadi sebagai alat untuk mendokumentasi budak-budak punya hasil kerja. Budak-budak juga sini boleh membantu untuk dalam proses pembuatan foto ni lah. Dan dorang boleh pilih dorang punya tema sendiri untuk dorang punya learning dalam learning session dorang. Dalam sini juga budak-budak tu boleh develop dorang punya confidence dan capabilities and expanded dorang punya keupayaan dan untuk meninggikan lagi dorang punya creative thinking, meningkatkan lagi creative thinking dorang. Okey, yang ke-8, finger paint. Finger painting reveals that experimentation with paint, watching the paints respond to their hands, and blending colors is what children are enjoying, not what they're painting. It will need slick coated paper to work with this stick paint. Okey, di sini dia cakap kanak-kanak dia suka pakai tangan, bukan suka lah, memang finger paint kan, memang akan pakai jari-jari. Anak-anak ni juga dorang akan tengok tindak balas itu color dengan tangan dorang. Lepas tu, dorang akan menggunakan tangan dorang untuk blend, kasih campur color. Di sini dorang sangat suka buat ini activity sebab biasalah budak-budak kan suka explore dengan tangan-tangan dorang. Di sini dorang lagi enjoy untuk blending daripada apa yang dorang lukis. Okay. Number 9, mural. Okay. The mural can be painted, drawn with crayon, or created with paper, board, or wall. And mural has a central theme such as streets, park, trees, and other elements. Mural boleh dicat, dilukis dengan crayon atau dicipta dengan kertas, papan atau dinding. Mural juga mempunyai tema pusat. Contoh dia streets. Streets tu jalan, taman, pokok-pokok dan unsur-unsur yang lain. Okay, number 10 yang terakhir, collage. Collage is an artistic composition of material pasted over the surface. Collage offers many opportunities for creating and inventing. Elements of design are shape, color, size, and pattern. Okay, collage ni dia ni macam satu komposisi artistik. Nah, dia menggunakan bahan-bahan yang ditampal di atas permukaan. Collage menawarkan banyak peluang untuk mencipta dan inventing. Inventing ni dia macam produce gitu. Mencipta lah betul. Unsur reka bentuk adalah bentuk, warna, size dan corak. Okay. Kalau ada yang tidak faham, boleh rujuk di nota yang ada bagilah. Nota-nota balik boleh rujuk situ, kamu boleh cari sendiri. Ini saya kasih present kamu dengan cara saya, macam mana saya faham gitu. Sekian salah dari saya. Thank you semuanya. Hi, my name is Zadrin Arisa, matrix number DE19060011, and I'm going to
do a presentation under subject creative arts. So I'm going to present three-dimensional art in topic 5 in English. Children will approach clay with active processing in mind. What can I do with clay? Working with clay fosters large muscles and fine motor control, and children can sit or stand while using clay. So there are three types of clay, which is natural clay, aka also known as real clay, and the second one is plasticine, and last but not least is called Play-Doh. There are 4 stages of working with clay. Stage 1 is what is clay. Stage 2, what can I do with clay? Stage 3, look what I made with clay. And stage 4, I know what I'm going to make with clay. So stage 1 normally can be related to the age of 2. So 2 years old, experiment with and explore the properties of clay. They use their senses to visually explore, taste, touch, smell, and lick, and also listen to clay being worked with their hands. So by being said, they are not interested in making something out of clay because they don't understand what is clay. So the second stage, what can I do with clay, is more suitable for 3 years old. So 3 years old are more systematic in their attempts at processing with the clay. They put clay to a series of tests by rolling, pinching, tearing, pulling, and poking. They do not set out to make something at this stage, but will eventually form balls, snakes, and patted cakes. So the third stage is look what I made, can be related to 4 years old. Why 4 years old? It is because they will creatively combine clay forms and actions performed on them. Clay products are becoming more complex, but many creations are more accidental results of processing than the results of planning. There is more labeling and talking about what they are making than what they are learning. So the last stage, which is stage 4, and that is I know what I'm going to make with clay. This stage can be related to 5 years old especially because they know what they want to make out of clay and announce this in advance. An idea, name, and a finished product in mind. They need to find a process or technique that is suitable. There is more discussion while processing and about the finished clay product. This is the end of my presentation. Thank you. Saya Christy Lim, iaitu note matrix saya ialah TE 190004. Saya ingin tentang three-dimensional activities. Di sini ada 7 activities. So, yang pertama ialah egg carton art. Ini aktiviti menggunakan cawan telur dari kapal telur. Cawan telur boleh digabungkan secara kreatif pada sekeping cardboard. So, kanak-kanak akan menikmati berbagai warna. Kesan 3 dimension ini dinaikkan dan bercorak menyenangkan secara visual. So, ini adalah contoh-contoh aktiviti. Kedua aktiviti ialah Wooden Wonders.
Guru boleh mencadangkan agar kanak-kanak memikirkan mesin mereka sendiri dan kemudian mencuba mengeluarkannya dari sisa kayu. Kanak-kanak boleh menggunakan gam cecair untuk melekatkan sisa kayu kecil bersama-sama. Potongan tali, wayar dan juga bos serta bahagian mesin kecil boleh ditambah untuk khasiat. Ketiga aktiviti ialah plastic foam and toothpick sculpture. Aktiviti ini menggunakan potongan pusar plastik dan dihubungkan dengan tusuk gigi untuk menambahkan ketinggian dan kesan 3 dimensi. Patung itu juga boleh dihasil dengan kertas, pita dan sekerap lain. Ini adalah contoh aktiviti ini. Keempat aktiviti ialah paper sculpture. Aktiviti ini menunjukkan kertas boleh digulung, dilipat dan juga menunjukkan bentuk kaki atau badan dan menjadikan asas untuk pembuatan kertas lebih lanjut. Ini adalah contoh aktiviti ini. Aktiviti kelima ialah 3D junk collage. Hasil ini adalah rangkaian collage 3 dimensi yang menggunakan barang kita semula atau barang sampah. Perhatikan bagaimana sebilangan artis menggunakan barang untuk memperluas seni mereka di luar pangkalan karbon. Ini mencerminkan kreativiti kerana kanak-kanak memilih bahan mereka sendiri dan menyusunnya menjadi rangkaian mereka sendiri untuk membuat collage. Ini adalah contoh aktiviti ini. Last aktiviti adalah aktiviti keenamnya, iaitu paper march. Aktiviti ini menggunakan pulpa kertas yang diperoleh dengan merendam atau merebus kertas yang kemudiannya ditambahkan gam. Kertas itu dikoyakkan menjadi jalur dan direndam pada pes sehingga tepu. Potongan tepu kemudian dilekatkan ke permukaan dan dibiarkan kering perlahan. Ini adalah contoh aktiviti ini.